Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan mesyuarat, marilah sama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. Seterusnya, mesyuarat dimulakan sebagaimana agenda. Agenda 1, doa oleh Datuk Bandar. Dijemput Yang Berbahagia Datuk Bandar untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dibuka mesyuarat pada pagi ini dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Kasihani. Kepada yang terpulang segala puji-pujian, berasul-rasul dan salawat dan salam kehormatan kepada sekalian orang yang takkan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggung kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis mesyuarat bagi mentadbir maslahat masyarakat kepergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi segala warga kota Kuala Terengganu. Ya Allah, ya Tuhan, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli majlis Bandaraya Kuala Terengganu, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi Bandaraya Kuala Terengganu, bagi rakyat sekaliannya. Ya Allah, ya Tuhan, berkat-Mu kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, ilahi-Mu di pohon menyuluh memandukan, ketika kami berunding menimbang bertukar fikiran, segala perkara yang dibentangkan, menusak sama serta keberkeamahan, menjadi perintah dan kebesaran Tuhan. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi Bandaraya Kuala Terengganu serta penduduk-penduduknya sekalian. Ya Allah Tuhan, pun kami diperkenankan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Agenda 2, ucapan Datuk Bandar. Dijemput Yang Berbahagia Datuk Bandar untuk membuat ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada ahli majlis, para pengarah dan ketua-ketua bahagian yang hadir pada bersama kita pada pagi ini. Ahli-ahli masyarakat sekalian, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan cabaran dan pengalaman baru. COVID-19, nama yang cukup menggerunkan semua umat manusia di dunia ini. Saban hari peningkatan angka jangkitan dan korban akibat coronavirus ini semakin membimbangkan. Kesan akibat pandemik COVID-19 kepada negara bukan sedikit, malah hampir melumpuhkan ekonomi dunia. Ia telah membawa kesan negatif pada skala global dalam pelbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, pengangkutan, sukan serta pelancongan. Namun, di sebalik kesan negatif tersebut, ada juga kesan-kesan positif yang dapat dilihat. Perubahan kelakuan manusia dengan norma baru, kualiti udara yang semakin baik, kemunculan aktiviti ekonomi baru, serta revolusi pendidikan mula kelihatan. Selaku pihak berkuasa tempatan yang sentiasa menitik beratkan kebajikan rakyat, pihak MBKT akan sentiasa menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Ahli-ahli masyarakat sekalian, kejayaan MBKT sepanjang tahun 2020, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya, pelbagai kejayaan telah dicapai oleh MBKT sepanjang tahun 2020 di peringkat kebangsaan. Antara anugerah yang diterima oleh MBKT adalah anugerah bandar paling bahagia. Pihak Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan KPKT melalui Perdana Malaysia telah memilih Bandar Kuala Terengganu antara 10 bandar yang paling bahagia di Malaysia. Anugerah bandar paling bahagia ini telah dinilai melalui tahap kesejahteraan penduduk dengan menakumi tahap kesihatan mental dan fizikal penduduk. Selain itu, Pak MBKT juga telah dianugerahkan dengan penganugerahan bintang penyampaian perkhidmatan pihak
pihak bertempatan berkategori anugerah cemerlang di tempat yang ketiga dengan markah keseluruhan 97.98 dan telah melayakkan MBKT mendapat 5 bintang bagi penganugerahan ini. MBKT terus melangkah kejayaan apabila telah dianugerahkan dengan sijil anugerah standard pelacukan ASEAN 2020 hingga 2022, itu kategori ASEAN Clean Tourist City Standard, apabila telah memenuhi kriteria-kriteria telah ditetapkan. Pada penghujung tahun 2020, MBKT sekali lagi berjaya membuktikan kehebatannya apabila telah dianugerahkan penganugerahan Bandar Mampan Murni Next di tempat kedua di kategori bandaraya. Ahli-ahli bersorak sekalian, program pembasmian kemiskinan bandar ataupun baik pulih rumah daif. Program baik pulih rumah daif di bandar bagi program pembasmian kemiskinan bandar ataupun PPKB tahun 2020 telah dilaksanakan bagi daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Sebanyak 69 buah rumah telah berjaya mendapat kelulusan peruntukan daripada KPKT dari 2 fasa peruntukan. Itu sebanyak 897,000. Keprihatinan KPKT dalam hal ini dapat meringankan beban yang dihadapi rakyat berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita pada masa ini. Aduan awam. Sepanjang tahun 2020, pihak MBKT telah menerima sebanyak 884 aduan yang melibatkan aduan pokok, bangunan, kacau ganggu, jalan, longkang dan pelbagai lagi aduan yang berada di bawah bidang kuasa MBKT. Sebanyak 843 aduan telah diselesaikan dan dapat peserta aduan masih lagi berada dalam tindakan. Ini menjadikan peratusan aduan selesai ialah sebanyak 95% bagi tahun 2020. Terdapat beberapa aduan yang masih dalam pertindakan, memerlukan peruntukan yang besar bagi menyelesaikan aduan tersebut. Pak MBKT akan terus berusaha menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Musim Tengkujuh. Sebagaimana semua kita maklum, penghujung tahun merupakan musim tengkujuh yang akan melanda. Pelbagai cabaran menanti Pak MBKT bagi menghadapi musim ini. Sepanjang musim tengkujuh ini, Pak MBKT telah mengambil langkah berjaga-jaga yang melakukan kerja-kerja pemangkasan pokok, pembersihan perangkap sampah, pembersihan longkang dan lubang-lubang air di jalan utama mengikut jadual yang telah ditetapkan. Begitu hujan lebat yang telah mengakibatkan banjir pada 2 Disember baru-baru ini, kerja membersihkan sisa banjir telah dilakukan di Jalan Pusara, Taman Alamanda, Rumah Murah Bukit Kecil pada 4 hingga 6 Disember yang lepas. Bagi kawasan pantai Batu Boruk, telah diadakan program gotong royong bencana daerah Kuala Terengganu pada 5 Disember baru-baru ini. Kerjasama daripada semua pihak bagi menghadapi masa ini memainkan peranan yang penting bagi memastikan keselesaan masyarakat. Temuduga Permisan MBKT. Temuduga Permisan MBKT telah diadakan pada 17 Disember bertempat di Stadium Negeri. Sebanyak 254 barang permohonan telah diterima dan hanya 220 orang yang hadir bagi sesi temuduga. Panel temuduga terdiri daripada 3 orang ahli majlis dan 3 orang pegawai MBKT. Mesyuarat dan Kuasa Pusat Setempat, OSC. Saya mengucapkan tahniah atas kejayaan Jabatan Kuasa OSC menjalankan mesyuarat sebanyak 24 kali dalam tahun ini sebagaimana KPI telah ditetapkan oleh KPKT. Sepanjang mesyuarat Jabatan Kuasa Pusat Setempat bilangan 2420 pada 20 Disember 2020 telah yang diadakan satu sesi penyampaian sijil penghargaan berjabatan agensi teknik kedalaman dan luaran yang mengulas serta membekalkan maklumat permohonan kepada unit OSC sepanjang tahun 2020. Sesi ini diadakan sebagai penghargaan bagi semua jabatan atau agensi yang terlibat dalam memberikan kerjasama yang utuh bagi memastikan pelaksanaan OSC berjalan dengan lancar sepanjang tahun. Turut diadakan juga ialah sesi pemotongan kek simbolik bagi jayaan Jabatan Kuasa OSC menjalankan mesyuarat sebanyak 24 kali dalam tahun ini. Untuk makluman ahli majlis, kunjungan setiausaha politik kepada Yang Berhormat Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Pada 23 Disember baru-baru ini, Encik Muhammad Kamal Nazmi bin Kamaludin, iaitu setiausaha politik kepada Yang Berhormat Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi dalam kunjungan kepada MBKT. Sejauh kunjungan ini diadakan bagi mendengar taklimat perancangan dan pembangunan bagi daerah Kuala Nerus. Taklimat tersebut telah disampaikan oleh pengarah perancang bandar MBKT. Surat Agung Tahunan pertama Perbadanan Pengurusan Pangsapuri Kampung Tiong. Pada 20 Disember telah diadakan mesyuarat Agung Tahunan pertama.
Pemberanian pengurusan Pangsapuri Kampung Tiong bertempat di Perkarangan Pangsapuri Kampung Tiong. Mesyuarat ini diadakan bagi menubuhkan Jawatankuasa Pemberanian Pengurusan Pangsapuri Kampung Tiong atau MC selama 25 orang penduduk yang hadir dan mesyuarat. 11 suara telah bersetuju melantik selama 6 orang penduduk yang layak mengundi selaku ahli jawatankuasa. Manakala SR Ahmad Sami Embung, penerung pengarah bahagian pengurusan harta, dilantik selaku ahli jawatankuasa bagi mewakili pihak MBKT. Akhir kata, semoga tahun 2020 ini akan terus memberi impak yang positif kepada diri kita walaupun pelbagai cabaran dan dugaan yang dihadapi. Pandemik COVID-19 membawa perubahan dalam kehidupan sesetengah orang. Ingatlah bahawa tugas kita adalah satu amanah yang perlu dijaga dan bukan milik kita untuk selamanya. Laksanakanlah amanah yang diberikan dengan penuh dedikasi dan berintegriti secara profesional tanpa meninggalkan sifat personal humility. Berusahalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas untuk mencapai capaian yang disasarkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguhan mesyuarat majlis. Besok majlis, kita tangguhkan peserta tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.